Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu sekali lagi kita pada pagi ini secara live. Alhamdulillah. Yang mana pagi ini kita akan, yang pertama sekali kita akan membuat zikir tahlil lah. Kita akan baca zikir tahlil dan juga selawat lah kepada Nabi SAW. Kemudian lepas tu kita akan adakan bacaan kitab Tauhid Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaAllah. Yang mana ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama join, insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima sekali saya ingin memohon maaf lah, lambat sikit lah. Maaf, lambat sikit. Baik, jadi jadi tak apalah, kita teruskan juga, insyaAllah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan zikir tahlil dulu, insyaAllah. Baik, jadi sebelum tu saya ingin baca nama arwah lah. Nama arwah yang saya dapat lah. Baik, yang pertama sekali, zikir tahlil pagi ini yang kita akan hadiahkan bacaan kepada arwah Haji Cucu bin Arsad. Yang kedua, arwah Iraman bin Haji Karim. Yang ketiga, arwah Faizal Ikhwan bin Iraman. Yang keempat, arwah Yusdi bin Ja'far. 5, Adi Yuzaidi bin Ja'far. 6, Haji Alias bin Abdul Rahman. 7, Haji Taha bin Awam Besar. 8, Hajah Siti Ramlah binti Haji Lamat. 9, Cik Puah binti Sa'ad. 10, Idris bin Taib. Seterusnya Adam Nuqman bin Muhammad Rizal. 12, Ali bin Muhammad. Seterusnya Hajah Siti Rohani Ibrahim. Zuwal Qobli Muhammad Said. Haji Abdul Hamid Tahir. Jume'ah Me'an. Muhammad Saleh Ibrahim. Hajah Tiaji Hamid. Haji Abdul Latif Arsyad. Zainab Kain. Muhammad Said bin Arsyad Muda bin Hitam. Cik Sihat binti Long. Haji Awang Hitam bin Abu Bakar. Ngah binti Saleh Aminah binti Long. Muhaini binti Arifin Saidah binti Musa. Masliza binti Muhammad. Ismail bin Muhammad Safar. Makdiyah binti Itam. Suhartono bin Husaini. Zaliha binti Man. Indun binti Ibrahim. Cik Mah binti Haji Said. Mak Safar bin Din. Ramlah binti Sa'ad. Halimah binti Sa'ad. Alijah binti Sa'ad. Dan yang terakhir Ishaq bin Hashim lah. Arwah yang saja. Dan juga kepada arwah-arwah ahli keluarga masing-masing lah. Tidak lupa juga kepada arwah-arwah guru-guru kita yang telah pergi meninggalkan kita. Arwah Tok Wan kita, Tok kita, arwah masing-masing lah. Saya ingat arwah Pak Sunan saya, mak ndak saya dan sebagainya, ada ahli keluarga semua lah yang telah meninggal, sama ada baru meninggal ataupun yang dah lama meninggal lah. Baik, jadi itulah nama-nama arwah yang kita dapat lah pada pagi ni. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan tahlil kita dulu lah. Baik, sama-sama kita ikut insyaAllah. Lepas tahlil nanti kita akan selawat, lepas tu barulah kita sambung dengan pengajian tauhid insyaAllah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila rahal marhum ashab Khadijah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك الشمس الدهى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيانا عليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح المسلمين خارجا وخصوصا إلى روح المسلمين والمسلمات وأصولهم وفروعهم وينتسب إليهم أجمعين. أوصل لهم ثوابا مثل ثواب ذلك منا إليهم واجعله نور أوصل لهم ثوابا مثل ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف لهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكك له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انقلهم من ضيق القبر والحود. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالدهم أم الجميع برحمة ورضوان، وادخلنا وإياهم في فسيل الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر والحود إلى جنتك جنة الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قبرهم روضة من رياض النهر ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai bacaan zikir tahlil kita kepada arwah-arwah yang telah kita bacakan nama sebentar tadi, dan juga kepada arwah-arwah yang telah kita niat masing-masing lah. Baik, mudah-mudahan pahala bacaan sampai kepada mereka. Kemudian kita sambung terus dengan bacaan selawat lah, insya-Allah. Sama-sama yang ada kelapangan sama-sama ikut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ووالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد. يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد. يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم.
من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العس حنات بالسرى إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai bacaan selawat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimalah amalan bacaan selawat kita, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pengajian kitab ni, tauhid yang ada kitab ni. Boleh dah, yang tak ada dengarlah, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kita sambung terus dengan bacaan kitab tu, kitab tauhid, kitab akidah. Satu ilmu yang membicarakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum tu saya nak baca satu hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu lah. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilmi liya'lama bihi wa yu'allimuhu ghayruhu kana khairan lahu min 500 rak'atin rak'aha. Wa man ta'allama baban min al-'ilmi liya'lama bihi wa yu'allimu ghayruhu kana khairan lahu min 1000 rak'atin rak'aha." Arti dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, satu bab sahaja, dengan tujuan untuk dia beramal dan dengan tujuan untuk mengajar orang lain, maka adalah ia lebih baik daripada ia bersembahyang sunat sebanyak 500 rakaat. Begitulah seterusnya.
jika ia seseoranglah mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, yakni ilmu agama, dengan tujuan untuk beramal dan mengajar orang lain adalah lebih baik dari sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Baik. Faham dari hadis ini bahawa beramal tanpa belajar tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak beramal apa pun mestilah kita kena belajar. Nak sembahyang, contohnya nak sembahyang. Kita kena mengaji dulu bab sembahyang. Kita nak puasa kena mengaji bab puasa. Kita nak baca Quran kena mengaji bab Quran, tajwid dan sebagainya. Nak apa? Nak apa? Nak korban, nak buat ibadah korban kena mengaji juga. Bukan boleh buat macam tu kan. Ibadah korban kalau kita buat semata-mata buat tanpa mengaji dulu, maknanya amalan tu tak diterima lah. Jadi segala amalan, puasa ke, sembahyang ke, apa ke, pergi haji ke, pergi Mekah ke, buat dalam keadaan jahil, buat dalam keadaan tak tahu, pakai tiru-tiru orang, maka bermakna amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu besarlah kelebihan ilmu. Kita belajar satu bab saja untuk kita beramal dan untuk kita mengajak orang lain pula. Tu kelebihan dia, seolah-olah kita sembahyang 500 rakaat sembahyang sunat. Tu satu riwayat lagi kita 1000 rakaat sembahyang sunat. Besarlah kelebihan dia, besar. Jadi malah sama-sama kita mengajilah. Kita mengaji ni bukan satu bab, lebih daripada satu bab. Baik. Jadi sama-samalah kita mengaji agar dapat lepaskan diri kita ini daripada diri kita daripada tuntutan kefarduan, kewajipan tu. Mudah-mudahan kita ni amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi pagi ni kita sambung kitab ni, kitab Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markas Ta'lim Awal Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua Sik, Kedah Darul Aman. Jadi almarhum Tuan Guru ni dia karang kitab ni. Ni kitab yang dikarang oleh dia lah. Baik. Jadi pagi ni kita masuk berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang ni budak-budak petang ni, budak-budak tadika petang ni. Walaupun tahu, bukan sekadar tahu lah. Tahu maknanya ingat. Sekadar ingat. Dia tak memadai sekadar ingat lah. Kita kena tahu lah cara-cara beriman macam mana. Sekadar hafal saja tak jadi lah. Rukun iman ni sekadar hafal saja tak jadi. Baik, yang pertama, rukun iman yang pertama, bermula rukun iman yang pertama. Khabarnya adalah percaya akan Allah. Tu yang pertama, kena percaya kepada Allah. Tu rukun iman yang pertama. Siapa yang tak percaya kepada Allah, dia tak termasuk dalam orang yang beriman. Baik, kedua, yakni rukun iman yang bermula rukun iman yang kedua ialah percaya akan sekalian malaikat. Kita kena percaya kepada sekalian malaikat. Bukan 10 tu saja malaikat lah. Itu yang tercatat dalam Al-Quran. Sebenarnya malaikat ni banyak lagi. Banyak lah. Baik. Kalau kita baca kisah dah tu memanglah banyak sangat. Baik. Sekalian malaikat. Bukan yang 10 tu sajalah. Yang 10 tu yang ketua-ketua dia. Israel, Mikail, Israfil, Jibril, Ridwan, Malik. Semua tu ketua-ketua malaikat. Baik, sebenarnya malaikat ni banyak tak terkira. Kita tak tahu jumlah dia sebenar berapa, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui sebenar-benar jumlah malaikat tu. Yang kita tahu 10 tu, hak wajib kita tahu. Hak wajib kita belajar. Fardu ain itu. Jadi barang siapa yang tak percaya kepada malaikat, dia tak termasuk dalam orang yang beriman. Tu. Kemudian yang ketiga, bermula rukun iman yang ketiga ialah percaya akan sekalian Rasul. Rasul pun macam juga, ada khilaf lah.
ada kata 100 lebih. Yang kita tahu tu dalam Quran tu 25 tu. Yang tu yang masyhur. Yang kita tahu, yang diwajibkan. Yang diwajibkan kita tahu. Kita mengaji dan sehingga kita tahu yang dalam Quran tu. 25 rasul sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi lah yang kita tak tahu. Nabi dan rasul banyak lagi. Baik. Yang wajib kita tahu 25 tu lah. 25 orang rasul tu. Itu yang diwajibkan kat atas kita mengetahui dia dengan atas jalan belajar lah. Baik. Jadi barang siapa yang tak percaya kata rasul tu ada, maka dia tak termasuk di kalangan orang yang beriman. Keempat, yang ini bermula rukun iman yang keempat ialah percaya akan sekalian kitab. Kitab, suhuf, mushaf. Kitab ni hak asal berapa? Yang wajib tahu berapa? Yang kita wajib tahu 4 tu lah kan. Kitab Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi lah sebelum tu. Banyak lagi. 104 buah yang turun daripada langit. Banyak lah yang kita tak tahu tu banyak. Yang diwajibkan kita tahu tu 4 buah tu lah kan. Sebenarnya banyak lagi. 104 buah yang diturunkan daripada langit. Tu. Baik. Kemudian kelima, iaitu bermula rukun iman yang kelima ialah percaya akan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan manusia daripada kubur. Boleh juga dipanggil hari goncangan. Hari goncangan dunia. Hari kehancuran dunia. Hari untuk menerima balasan. Macam-macam lah. Jadi yang kelima ni, rukun iman yang kelima adalah percaya akan hari kiamat. Tu hari kiamat. Kena yakin lah, benda ni kena yakin. Kena yakin bahawa bila kita mati, kita akan dibangkitkan kembali ke alam mahsyar, alam akhirat. Baik. Siapa tak percaya kata hari kiamat, dia tak termasuk dalam orang-orang yang beriman. Keenam, yakni rukun iman yang keenam, bermula rukun iman yang keenam, percaya akan qada dan qadar yang baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Percaya. Qada ni apa dia? Ketentuan Allah Ta'ala sejak di azali lagi. Sejak di azali lagi. Tu. Azali ni masa belum timbul lagi makhluk. Masa belum timbul lagi makhluk tu azali. Percaya akan qada, yakni qada maknanya ketentuan Allah Ta'ala di azali. Contohnya Allah Ta'ala tentu kita mati sekian hari di azali lagi. Benda tu tahu dah. Allah Ta'ala tentu siap dah. Cuma kita tak tahu tarikh bila kan. Tapi Allah Ta'ala tentu siap dah. Tarikh kematian kita. Tarikh kita berkahwin dengan siapa. Kita dapat anak apa orang. Kita mengaji di mana. Kita tinggal di mana sekarang. Kita buat apa. Semua tu ada tentu siap dah di azali. Allah Ta'ala catat siap dah di azali. Azali ni masa belum timbul makhluk. Makhluk tak ada lagi. Tu azali. Jadi itu dipanggil qada lah, ketentuan Allah Ta'ala. Dengan sifat iradah dah. Perkehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak tu di azali lagi. Dia ni nak jadi apa. Sekian hari. Nak mati bila, nak hidup bila, nak lahir bila. Semua tu ada siap lah. Tu qada lah. Kena percaya. Dan qadar. Qadar ni pelaksanaan ke atas qada tu. Apa yang ditakdirkan, apa yang Allah Ta'ala tentu di azali tu, pelaksanaan ke atas yang ketentuan itulah dipanggil qadar. Contohnya, di azali Allah Ta'ala tetap siap dah. Kawan ni akan meninggal pada hari Jumaat, contoh dah. Kemudian berlaku mati itu pada hari Jumaat. Berlaku itulah dipanggil qadar, takdir. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahawa seseorang itu mati pada hari Jumaat. Kemudian berlaku kematian itu pada hari Jumaat. Berlaku itulah dipanggil qadar. Takdir daripada Allah. Tu. Sama ada baik. Takdir itu sama ada baik. Qada dan qadar yang baik. Sama ada Allah Ta'ala tentukan perkara yang baik. Allah Ta'ala tentu di azali qada itu perkara yang baik. Apa dia? Kita menjadi
Orang yang baik kan. Kita ni seorang yang bersedekah contohnya. Dan kemudian kita pun bersedekah. Bersedekah itu lebih qadar. Qadar. Tu. Yang tentu di azali itu hanya baru tentu, tak berlaku lagi. Bila berlaku perbuatan sedekah itu di dunia kita ni, maka dipanggil qadar. Itu yang baik. Dan jahat. Jahat ni apa? Allah Ta'ala tentu kita menjadi seorang yang pencuri contohnya. Bila berlaku saja kecurian itu, perbuatan mencuri itu, yang tu dipanggil qadar. Itu yang jahat lah, yang tak baik. Baik, kena percaya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perbuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita bercakap, kita kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana perbuatan yang jahat itu kita nisbah kepada diri kita lah. Baik. Sebagai apa? Sebagai adab dengan Allah Ta'ala. Memanglah semua perbuatan itu daripada Allah. La tataharrik dzarratan fid dunya illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak. Walaupun seperti zarah yang bergerak di atas muka di atas dunia ini, melainkan dengan izin Allah. Jadi perbuatan baik dan jahat itu daripada Allah. Daripada Allah. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Allah Ta'ala yang jadikan, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Baik. Jadi semua itu telah ditentu, qada, telah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Tu. Sama ada perbuatan tersebut perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi. Jadi qadar itu perkara yang duk berlaku tu lah. Perbuatan baik duk berlaku tu, perbuatan jahat yang duk berlaku tu dipanggil qadar. Yang qadar itu di azali tu. Tu di azali tu. Yang tu tak ada, kita tak tahu pun. Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik, kemudian sambungan, maka tentang rukun-rukun iman inilah yang saya sebut tadi tu, insya-Allah saya akan terang. Saya ni terkenal kepada Tuan Musoneh, almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar tu lah. Saya yang Tuan Musoneh akan terang cara-cara untuk beramal dan percaya. Jadi rukun iman ni dia tak memadai sekadar kita ingat. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada sekalian malaikat. Tak memadai iman kita macam tu, tak memadai. Dia bukan suruh hafal lah. Kata guru saya lah, Ustaz Abdullah Majid, dia kata bukan kena hafal. Tak hafal pun tak apa. Yang penting kita faham. Kita tahu cara nak beramal tu. Kalau hafal pun kita tak tahu cara nak beramal, tak jadi. Tu kata guru saya. Jadi Tuan Musnah kata saya akan terang cara-cara untuk beramal dan percaya. Sebab apa? Kerana tidak memadai, tidak sah lagi iman kita. Tidak memadai, yakni tidak sah lagi iman kita. Dan tidak mencukupi. Tidak mencukupi, tidak memadai itu satu makna lah. Pada sah iman. Maknanya iman kita tak sah lagi kalau kita sekadar kita ingat. Yang pertama percaya pada Allah. Yang kedua percaya kepada sekalian malaikat. Yang ketiga percaya pada sekalian Rasul. Sampai habis tu lah. Sekadar tahu yang tu tak memadai. Iman kita tak sah lagi. Iman kita tak sah lagi. Tapi kebanyakan orang macam tu lah. Dia ingat sekadar tu lah. Bila tanya rukun iman ada apa? Ada 6 dia kata. Apa dia? Dia abang 1 sampai 6. Yang tu sajakah? Tak memadai lah. Tak memadai untuk mensahkan iman kita, tak memadai lagi. Maknanya tak sah lagi lah iman kita tu. Tak dikatakan orang yang beriman lagi. Baik. Dia kata tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini. Kalau sekadar bilang saja tak jadi lagi. Tak sah lagi iman kita. Dengan tidak betul kepercayaan. Tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini dengan tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripadanya. Tu. Tuan Musnah kata tak memadai lagi nak sah iman kita. Sekadar tahu membilang, sekadar duk bilang rukun iman tu 1 sampai 6 tu tak memadai lagi, tak sah lagi iman kita.
Baik, seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat kita di hari ini. Kebanyakan masyarakat kita di hari ini macam tu. Dia tahu bilang rukun iman. Bila tanya dia rukun iman ada apa, dia kata ada 6. Apa dia? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Sampai habis je lah. Sekadar tu saja ke? Tak cukup sekadar tu saja. Sekadar ingat saja tak cukup. Dia kena faham. Dia kena tahu. Dia kena tahu cara nak beramal dengan rukun iman tu. Barulah dikatakan orang yang beriman. Tu. Habis. Jadi kebanyakan masyarakat macam tu lah sekarang ni. Sebab di sekolah ajar macam tu. Dia pakai yang tu sajalah. Dia pakai hak tu lah. Percaya pada Allah. Tak memadai. Tak sah lagi iman kita macam tu. Tak sah lagi. Dia kena tahu pula cara nak beramal dengan rukun iman. Tiap-tiap rukun iman tu cara nak beramal tu dia kena tahu. Tu. Kemudian yang seterusnya qala musannifu rahimahullahu taala erti ihsan. Erti ihsan pula. Yang ni yang nombor 3 lah kan. Yang lepas kita dah baca lah. Kesempurnaan agama ada 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi Islam kita dah terang dah, iman pun kita dah terang dah, dan ihsan. Ihsan ni pada pula. Apakah maksud ihsan? Ihsan ni bukan nama orang lah. Apakah maksud ihsan? Baik. Erti ihsan. Yang kata ihsan tu apa dia? Ihsan ialah ibarat daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada taat zahir atau taat batin, dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Taala, sama ada yang ditegah itu maksiat zahir atau maksiat batin. Semata-mata. Sebab apa? Kena jauh kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Kena jauh tu kerana mengikut perintah Allah. Beserta dengan qasad atau cadang untuk mendapat pahala pahala balasan. Untuk mendapat pahala balasan baik daripada Allah Ta'ala di akhirat. Dan untuk melepaskan azab di akhirat. Ini ihsan. Inilah dikatakan ihsan nombor 3. Iaitu penyempurnaan agama kita. Jadi kena ada 3 lah. Islam, iman dan ihsan. Jadi ini ihsan lah. Ihsan ni satu ibarat yang daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh apa? Suruh semayang. Kena semayang. Kena semayang. Kena semayang tu hak wajib tu lah. Zuhur, asar, maghrib, insya, subuh. Benda tu wajib. Kalau kita tinggal dengan sengaja, wajib qada segera. Kalau kita tinggal dengan tak sengaja, kena sunat qada segera. Tapi wajib qada lah. Tapi segera tu sunat. Baik. Puasa di bulan Ramadan wajib. Itu Allah Ta'ala suruh. Yang disuruh itu sama ada yang disuruh itu taat zahir. Tadilah sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Atau taat batin. Taat batin ni melibatkan perkara yang dalaman hati kita. Antaranya Allah Ta'ala suruh kita apa? Suruh kita bersifat dengan sifat mahmudah. Sifat yang baik. Antaranya sabar. Sabar tu sifat yang baik ya. Sabar. Bila diuji, sabar. Bila diturunkan bala, ujian, sabar. Musibah. Kena sabar. Contohnya macam sekarang ni lah. Covid ya. Kena sabar. Sabar. Nak macam mana? Semua tu ketentuan daripada Allah. Kita tak boleh. Jangan kita banyak mengungut. Hak tu tak kena, hak ni tak kena. Jangan kita salahkan Allah Ta'ala. Semua tu penyakit daripada, semua tu datang daripada Allah. Allah Ta'ala tentu siap. Jadi sabar. Sabar itu adalah taat batin. Kita kena sabar. Kalau apa ni, kita kematian ahli keluarga, sabar.
Nampak macam mana? Semua tu dah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi apa? Taat-taat batin ni, kita kena bersifat dengan apa? Ikhlas. Ikhlas. Tu. Allah Ta'ala suruh tu, ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Kita kena ikhlas. Buat ikhlas ni maknanya semata-mata kerana Allah. Mengaji kerana Allah. Sembahyang kerana Allah. Puasa kerana Allah. Semua itu dipanggil taat-taat batin. Banyak lagi lah. Baik. Dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala sama ada maksiat zahir. Maksiat zahir ni hak luaran lah, hak kita boleh nampak. Mencuri, minum arak, berzina, banyak lagi lah, tak puasa, tidak berpuasa. Itu maksiat-maksiat zahir yang ditegah oleh Allah. Kita kena jauh. Kita kena jauh. Ataupun maksiat batin. Maksiat batin ni hak berkaitan dengan hati juga. Berkaitan dengan hati. Apa dia? Kena jauh. Bersifat dengan takabur, besar diri, sombong, hasad, dengki. Hasad tu lah. Hasad tu bahasa Arab maksud dia dengki. Tapi kita orang Melayu ni dia buah dua tu. Hasad, dengki. Jadi kuat lah. Hasad tu dengki tu lah. Dengki tu hasad tu lah. Dengki tu bahasa Melayu. Hasad tu bahasa Arab. Tapi kita sebut dua-dua tu. Hasad, dengki. Tu. Mana kuat lah. Kuat. Percakapan kita tu jadi kuat. Takkid. Hasad, dengki. Hasad. Lagi apa lagi? Riak. Buat amalan nak tunjuk ke orang. Riak. Sum'ah. Memperdengarkan amalan kepada orang. Apa lagi? Ujub. Hairan diri. Kata diri tu hebat lebih daripada orang lain. Tu semua tu maksiat yang bangsa batin. Yang bangsa tak tersembunyi di dalam hati kita. Hak zahir ni hak kita boleh nampak. Jadi maksiat-maksiat tersebut sama ada yang zahir ataupun yang batin hendaklah dijauhi kerana Allah Ta'ala tegah. Baik. Menjauhi apa-apa yang ditegah tu sebab apa? Kerana mengikut perintah Allah lah. Bukan saja-saja lah. Sebab ikut perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala tegah. Allah Ta'ala larang. Contohnya Tuhan kata wala taqrabuz zina. Tuhan larang jangan kamu hampiri zina. Zina tu adalah maksiat yang zahir. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri salat padahal kamu tu sedang mabuk. Kamu tu mabuk. Wa antum wala taqrabus salata wa antum sukara. Kamu tu mabuk. Dalam keadaan mabuk kamu jangan hampiri salat. Jangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Sebab tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembahyang ni kena akal yang baik. Akal yang sihat. Kalau mabuk ni akal dia tak sihat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mabuk arak contohnya. Sebab tengok dia bawa keretanya orang yang mabuk ni. Jalan langgar orang tu, jalan langgar orang ni. Bawa pun melelong. Kadang-kadang berhenti tengah jalan. Sebab apa jadi begitu? Sebab akal dia tak sihat. Dia mabuk. Jadi orang dalam keadaan mabuk ni tak boleh hampir solat. Tak boleh sembahyang lah. Dia nak sembahyang ni kena akal yang sihat. Tu antara larangan Allah Ta'ala untuk maksiat yang zahir. Baik. Untuk maksiat yang batin macam mana saya sebut tadi lah. Allah Ta'ala larang kita bersifat dengan sifat yang tak baik. Yang mazmumah. Hasad. Riak, takabur, ujub dan sebagainya. Jadi kita kena jauh tu. Yang ditegah oleh Allah Ta'ala tu kerana mengikut perintah Allah. Bukan kata yang tu saja, berserta dengan qasad. Berserta dengan qasad ataupun cadang. Cadang tu ataupun qasad. Qasad tu sengaja ataupun cadang di hati tu untuk mendapat pahala balasan baik daripada Allah Ta'ala. Bila sebut pahala ni balasan yang baik lah. Tu orang panggil takkid, nak mengkuatkan cakapan. Cadang untuk mendapat pahala. Pahala tu dia balasan yang baik lah. Daripada Allah Ta'ala. Di mana? Di akhirat. Ya, Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia tak bagi di dunia. Dia bagi di akhirat. Contoh kita doa tu lah. Doa kan. Lepas tu tengok Allah Ta'ala tak bagi pun, tak makbul pun. Jangan kita marah. Sebab Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia tak bagi di dunia. Dia bagi di akhirat. Dia tak bagi di dunia. Dia bagi akhirat. Di akhirat nanti. Inilah dikatakan ihsan nombor 3. Sebagai penyempurnaan agama yang kita baca lepas. Jadi nak menyempurnakan agama ini kena ada 3 lah.
Islam, iman dan ihsan. Jadi ihsan ni lah saya cerita tadi ni. Tu ihsan. Baik. Okey, kita baca lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala atau mengerja dan menjauhi yang tersebut. Mengerja dan menjauhi yang tersebut semata-mata mengikut perintah Allah dengan qasad. Dengan qasad atau cadang untuk dapat berdamping diri dengan Allah. Ni. Yang tadi kita kena cadang ataupun qasad untuk mendapat pahala. Yang kita jauh daripada maksiat zahir, kita kena jauh daripada maksiat batin tu. Yang tadi kerana apa? Kerana mengikut perintah Allah. Berserta dengan qasad atau cadang untuk mendapat balasan baik daripada Allah di akhirat. Dan untuk melepaskan daripada azab di akhirat. Ataupun kita mengerja tadi tu, kita mengerja tu dengan makna kita menjauh tadilah. Dan menjauh yang tersebut itu, yang kata perkara-perkara maksiat zahir dan batin tu, semata-mata mengikut perintah Allah dengan qasad, dengan tujuan dan cadang untuk berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Jadi kita takut dengan Allah ni bukan suruh duduk pijauh lagi. Kalau dengan makhluk, bila kita takut dia, kita ada lagi jauh kan, kita lagi jauh daripada dia. Tapi kepada Allah Ta'ala tak. Lagi kita takut, lagi kita dekat dengan Allah. Jadi bila kita jauh daripada, kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, seperti maksiat zahir, maksiat batin tadi, dengan kita cadang untuk mendampingkan diri kita dengan Allah, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, ataupun untuk sampai kepada Allah. Sampai itu dengan maksud hati kita tu lah, bukan diri kita tu, hati kita tu sampai kepada Allah. Maksudnya ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Walaupun kita berada di mana sekalipun, hati kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tambah-tambah lagi di rumah Allah, di masjid, di Mekah, tempat-tempat ibadat. Tambah-tambah lagi di situ, lagi ingat Allah lah. Bukan kata di situ saja, di mana-mana saja kita berada, hati kita sentiasa ingat Allah. Itu dipanggil sampai kepada Allah. Hati kita tu ingat, sentiasa ingat kepada Allah. Bila kita ingat, kita tak akan buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Contohnya, maksiat zahir, maksiat batin, kita tak buat sebab kita ingat Allah Ta'ala. Yang selalu yang buat tu sebab tak ingat Allah. Tak ingat kata Allah Ta'ala itu sedang melihat, memerhatikan dia. Baik. Ini ihsan nombor 2. Yang tadi ihsan nombor 3. Ni ihsan nombor 2 pula. Ni ihsan nombor 2. Yang kata menjauhi perkara yang dilarang tadi tu, maksiat zahir atau batin tu, kerana bercadang nak mendampingkan diri kepada Allah. Ini ihsan nombor 2. Kalau cadang di hati untuk yang pertama mengikut perintah Allah dan bercadang di hati untuk mendapat balasan daripada Allah di akhirat nanti tu, ataupun untuk melepaskan azab di akhirat itu, ihsan nombor 3. Yang tu ihsan nombor 3. Yang tak ni ihsan nombor 2. Atau ni peringkat martabat ihsan pula. Baik. Atau mengerja dan menjauhi yang tersebut, iaitu maksiat zahir, maksiat batin tu, semata-mata mengikut perintah Allah dengan tidak ada qasad. Yang ni tidak ada qasad. Hak 2 tadi ada qasad. Tidak ada qasad atau cadang, tak ada cadang pun. Nak apa-apa. Tak ada qasad nak apa-apa pun. Nak mendamping diri dengan Allah pun tak ada. Nak balasan daripada Allah Ta'ala ataupun nak melepaskan azab dari akhirat pun tak ada. Tak ada cadang apa-apa. Dia menjauhi perkara yang dilarang tadi tu, maksiat zahir ataupun maksiat batin tadi tu, tak cadang apa-apa pun di hati dia. Hanya semata-mata kerana memandang Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi dia menjauhkan perkara yang dilarang tadi, maksiat zahir, maksiat batin tu, tak ada cadang apa-apa pun. Cuma dia anggap, dia pandang kata Allah itu Tuhan, dia tu hamba. Tu macam tu lah. Maka ia menjunjunglah apa yang Allah Ta'ala perintah. Maknanya dia anggap dia tu hamba, Allah tu Tuhan. Jadi dia tinggal perkara yang maksiat tadi tu, sama ada maksiat zahir ataupun batin, dia tak ada cadang nak apa-apa pun. Dia pandang Tuhan tu Allah tu Tuhan,
dia tu hamba, maka dia junjunglah segala perintah Allah Ta'ala. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin. Apa maksud siddiqin? Orang-orang yang benar kehambaan kepada Allah. Inilah orang dikatakan orang yang benar-benar hamba yang Allah. Sebab dia menjauhi perkara yang dilarang itu semata-mata kerana Allah, bukan cadang nak pahala, bukan cadang nak lepas daripada azab neraka, bukan cadang nak mendampingkan diri kepada Allah. Tak. Dia tinggal itu semata-mata kerana Allah. Nak junjung perintah Allah. Dia pandang Allah itu Tuhan, dia tu hamba. Itu saja. Dia tak ada cadang apa-apa nak ni, nak pahala, nak lepas daripada seksa. Tak cadang macam tu. Inilah ihsan nombor satu. Yang ni ihsan nombor satu yang dipanggil orang-orang siddiqin, iaitu orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Jadi susah lah. Susah ni peringkat ihsan. Tak apalah ya, kita maqam awam ni biasalah hak nombor satu lah, maqam awam kita ni kan, orang awam macam kita ni, bila kita jauh daripada maksiat, selalunya nak pahala lah, selalunya nak lepas daripada seksa lah, tu kita maqam rendah sekali. Ihsan nombor 3 kita ni, maqam awam orang ni. Jadi hak siddiqin ni orang-orang hebat lah, wali-wali Allah, aulia ulama ni, wali-wali Allah ni, kebanyakan mereka buat tu semata-mata menjunjung perintah Allah. Mereka pandang Allah itu Tuhan, mereka hamba. Mereka tak ada cadang apa-apa pun dalam hati mereka. Tu orang-orang siddiqin, orang-orang benar. Inilah dikatakan ihsan nombor 1. Seperti sabda Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sabda Nabi SAW artinya, kamu sembah Allah tu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahawa kamu sembah Allah Ta'ala tu seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu, seolah-olah macam tu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika tidak melihatnya Allah kepada kamu sekalipun, dan jika tidak kamu melihat Allah Ta'ala pun, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala tu melihat kamu. Kita kena anggap, kita kena sembah Allah Ta'ala tu seolah-olah Allah Ta'ala tu lihat kita. Contohnya kita sembahyang, kita sembahyang. Jadi kita sembahyang tu seolah-olah Allah Ta'ala duk tengok kita. Allah Ta'ala duk tengok parti kita. Jadi walaupun kita tak nampak Tuhan, sesungguhnya Allah Ta'ala tu tetap melihat kita. Dia tetap melihat kita dengan sifat pelihat dah yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu kita kena anggap macam tu. Bila kita sembahyang tu, hati kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita. Barulah dia main khusyuk, dia main tawaduk, dia main hati itu bertumpu kepada Allah. Bila kita tak anggap macam tu, sebab itulah sembahyang kita tu tak khusyuk, hati kita pergi sana pergi sini, ingat sana ingat sini. Sebab hati kita tu liar, suka pergi sana suka pergi sini, ingat itu ingat ini. Baik, kita contohi para sahabat. Sahabat, mereka memang khusyuk, sehingga kan apabila mereka terkena tombak ataupun senjata ketika berperang, mereka berkata, jangan cabut senjata itu daripada tubuh aku, ataupun jangan cabut tombak itu daripada tubuh aku, melainkan ketika aku solat. Maknanya apabila mereka solat, Allahu Akbar, takbir, hilang rasa kesakitan. Maknanya nak cabut senjata itu daripada tubuh aku ataupun tombak itu, cabutlah ketika mana aku solat. Cabut, tak rasa apa, tak rasa sakit. Angkat takbir, Allahu Akbar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab hati mereka khusyuk. Khusyuk sampai terang tu, tak rasa sakit bila dicabut senjata daripada tubuh mereka yang terkena dalam peperangan. Dan juga ada sahabat yang lain, apabila sembahyang, burung hinggap atas kepala dah. Burung datang hinggap di atas kepala dah. Burung tak tahu, tak sangka kata itu adalah orang. Burung tu ingatkan itu adalah kayu, kerah. Kerah. Nak abang kata mereka sembahyang tetap sungguh, tetap tidak bergoyang. Tu mereka sembahyang dengan hati yang khusyuk, tetap berdiri, tetap tegak, tidak bergoyang.
Sehingga kan burung pun tak sangka kata itu orang sembahyang. Burung kata ingatkan kayu, badahan kayu. Nak abang kata para sahabat ni sembahyang hebat mereka. Hati mereka khusyuk. Jauh beza dengan kita lah. Jauh beza dengan kita bila sembahyang, ingat kau tu, ingat kau ni. Saya tak kata kat siapa-siapa lah. Saya kata kat diri saya sendiri. Bila sembahyang, ingat yang tu, ingat yang ni. Sebab apa hati kita tak khusyuk. Jadi kita kena ingat seolah-olah Allah Ta'ala tu duk pandang kita. Duk perhati kita. Waktu mana kita ibadat tu. Jadi bila kita anggap macam tu, maka kita pun, hati kita pun akan khusyuk insya-Allah. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala tetap melihat kita. Allah Ta'ala tetap melihat kita dengan sifat melihat dia. Jadi Allah Ta'ala ni bersifat dengan basar, melihat perkara yang ada. Sama ada perkara yang ada itu qadim ataupun baru. Syarat dia ada. Dia melihat. Melihat dengan makna nyata bagi dia. Nyata bagi dia. Baik. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Kita baca sikit. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Ini cara-cara nak beramal. Kalau sekadar tahu saja, tahu membilang. Yang pertama rukun iman apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga sampai yang keenam, kita setakat tahu membilang. Itu tak dikatakan sah lagi iman kita. Iman kita tak sah lagi macam tu. Nak sah iman ni dia kena tahu cara beramal pula dengan rukun iman tersebut. Baik. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Yang pertama, rukun iman yang pertama ialah beriman dengan Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman dengan Allah. Jadi ramai yang tahu lah beriman dengan Allah, kan? Itu yang pertama. Jadi beriman dengan Allah ini dia ada dua cara. Dia ada dua cara. Cara inilah kena tahu. Kalau setakat tahu rukun iman yang pertama beriman dengan Allah, budak tadika apa tahu? Kan? Yang tu tak sah lagi iman tu. Sekadar tahu bilang tu tak sah lagi iman. Tak memadai lagi. Kena tahu cara beriman, cara beramal dengan rukun iman tu. Yang percaya dengan Allah tu macam mana nak beramal dengan dia? Tu. Baik. Jadi dia kata sini, qala musannif, beriman dengan Allah ini ada dua cara. Yang pertama, yakni cara yang pertama daripada dua cara tadi tu, percaya dengan Allah secara ijmal. Percaya, hati kita kena percaya, kena yakin dengan Allah, kena percaya dengan Allah ini secara ijmal. Apa maksud ijmal? Iaitu secara umum, secara borong. Iaitu percaya dengan Allah secara ijmal tu macam mana? Wajib kita, bila sebut wajib kita ni maksudnya wajib syarak. Syarak tekan kita. Kadang-kadang kalau tak tahu dosa, wajib kita yakni wajib atas kita. Kita tu siapa? Tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh, orang yang sampai umur, orang yang mendapat seruan, orang yang sihat panca indera, itu orang mukallaf. Wajib kita yakni wajib syarak atas kita tiap-tiap mukallaf percaya. Wajib tu percaya. Maknanya hati kita kena percaya dan i'tiqad, dan kena berpegang teguh dalam hati kita, kena tambak dalam hati kita. Itu maksud i'tiqad. Kena percaya, kena yakin, kena berpegang teguh dalam hati, kena i'tiqad, kena tetap hati kita ni. Kena tambak dalam hati kita bahawasanya sabit, yakni mesti. Sabit dan tetap. Sabit maknanya mesti. Bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kita kena yakin, kita kena tambak dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala tu tetap sabit. Bersifat. Bagi Allah tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ataupun bahasa Arab dipanggil kamalat. Baik. Apakah maksud kamalat di sini? Maksud dengan sifat kamalat ataupun sifat kesempurnaan di sini ialah sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan.
diri sifat itu bukan makna untuk memuliakan zat. Bukan maksud kita dengan adanya sifat itu barulah zat itu mulia. Tak. Bukan kata adanya sifat itu di zat Tuhan baru zat Tuhan itu mulia. Tak. Bukan sifat itu nak memuliakan zat. Maksud di sini sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Bukan maksud diri sifat tu nak memuliakan ada di zat baru zat tu mulia. Tak. Zat tu pun dah mulia dah. Sifat tu pun nama sifat kesempurnaan. Bukan kata sebelum ada sifat, bukannya jika tidak ada sifat itu zat tu tak mulia. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu maksud dia. Maksudnya sifat tu sifat kesempurnaan nama dah. Jadi maksudnya dengan sifat-sifat kamalat itu ialah sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Diri-diri sifat itu bukan maknanya sifat kamalat itu untuk nak menyempurnakan zat Tuhan. Diri sifat itu sendiri cukup sempurna dan mulia dah. Diri sifat tu dah cukup mulia dah dan sempurna dah. Bukannya sifat tu nak menyempurnakan zat Tuhan, bukan macam tu. Tu. Jadi segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalat yang ada di zat Allah Ta'ala tu yang tidak terhingga banyak sangat. Tu. Yakni tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit dan tetap. Ini mesti, pasti bagi Allah Ta'ala. Tu. Dan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala segala sifat kekurangan. Yang ini dipanggil istihalah. Segala sifat kekurangan itu dipanggil mustahil. Jadi tidak ada sama sekali sifat mustahil di atas Allah itu dipanggil istihalah. Kalau segala sifat kekurangan itu dipanggil mustahil. Kena ingat, nak kena tambah dalam hati itu, Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah Ta'ala tidak ada sama sekali sifat kekurangan. Tidak ada sama sekali sifat kekurangan. Yang tu kena tambah dalam hati kita. Tu. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Bersifat dengan segala sifat kekurangan. Bahasa Arab dia panggil naqais. Yang tidak terhingga banyaknya. Tu. Yakni tiap-tiap sifat kekurangan tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Tu. Kena pegang dalam hati macam tu. Yang pertama kena pegang macam mana? Allah Ta'ala kena yakin dalam hati kita, kena berpegang teguh dalam hati kita, kena tambah dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang kedua, kena i'tikad bahawa Allah Ta'ala tidak sama sekali bersifat dengan segala sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab sifat kekurangan itu adalah perkara yang mustahil. Tu kena tambah dalam hati macam tu. Jadi inilah cara yang pertama, cara kita beriman dengan Allah Ta'ala. Itu cara pertama. Baik. Itu cara yang pertama. Cara beriman dengan Allah Ta'ala. Ini ramai yang tak tahu ni. Ramai yang tak tahu ni. Sekali lagi saya ulang. Cara yang pertama kita beriman dengan Allah Ta'ala ni adalah kita berpegang teguh dalam hati kita. Kita percaya dan berpegang teguh. I'tiqad dalam hati bahawa tetap dan sabit bagi Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita kena tambah juga dalam hati kita, pegang teguh dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala tidak sama sekali bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Tu. Kena tambah dalam hati. Itu dipanggil kita percaya dengan Allah secara ijmal, secara borong. Kemudian yang kedua pula, cara yang kedua beriman dengan Allah Ta'ala, iaitu percaya akan Allah Ta'ala dengan secara tafsili. Secara detail. Bahasa kita pun secara detail. Secara hurai satu persatu. Iaitu wajib kita percaya. Wajib kita maknanya wajib syarak atas kita. Wajib syarak ni wajib syarak. Wajib atas kita. Kita ni tiap-tiap mukallaf. Maknanya kalau kita tak percaya, dosa. Sebab dia wajib syarak. Wajib kita, ini wajib atas kita percaya dan i'tiqad, iaitu berpegang teguh dalam hati, tetap dan sabit, iaitu mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat. Daripada 13 sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala.
Muktamad di sini jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Ni sifat 13 sifat ni yang wajib baginya bagi Allah Taala ni muktamad di sisi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ni mengikut ulama Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari lah jalanan Abu Hasan Asy'ari mengatakan sifat yang wajib kita percaya tu, yang wajib kita belajar hingga percaya hingga dan wajib kita i'tikad tu adalah 13 sifat. Manakala Abu Mansur Maturidi pula jalanannya adalah 20 sifat. Dua-dua tu betul lah. Dua-dua tu betul. Hak mana pun boleh, 20 pun boleh, 13 pun boleh. Itu adalah wajib. Sifat-sifat yang wajib kita pelajari dan wajib kita i'tikad dalam hati. Dan tidak sama sekali, yakni mustahil atasnya atas Allah bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil. Atasnya atas Allah. Jadi kita wajib i'tikad kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat, dan wajib kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala tidak sama sekali bersifat dengan segala sifat-sifat yang mustahil. Dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil itulah. Iaitu 13 sifat yang mustahil atasnya tu. Segala lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Jadi yang kata mustahil tu yang lawan bagi 13 sifat yang wajib tu. Yang tu kita i'tikad kata tidak ada sama sekali di Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali di zat Allah Ta'ala sifat tu. Inilah yang kata 13 sifat yang wajib kita belajar secara tafsiri ni. Inilah yang kata 13 sifat yang kita belajar secara tafsiri ni, secara detail ni, mengikut qaul yang rajih. Qaul yang rajih. Ini qaul yang muktamad. Yang kuat nisbah dalil dah. Qaul yang rajih. Inilah 13 sifat yang wajib kita belajar secara tafsiri ni. Yang muktamad, yang rajih, yang muktamad, yang kuat nisbah dalil dah. Dan wajib kita percaya dan i'tikad. Kena percaya, kena i'tikad, kena tambah dalam hati bahawasanya harus pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkan dia mungkin. Mungkin ni apa dia? Mungkin ni maknanya perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Itu mungkin. Kita ni mungkin lah. Perkara yang harus. Alam ini. Semua tu perkara mungkin. Kita ni harus ada, harus tak ada. Dia dua-dua lah. Macam penimbang tu. Penimbang tu. Kalau kita tak penimbang tu. Kati apa? Kati timbang. Kita ni seolah-olah sama. Harus ada, harus tak ada. Kemudian Allah Ta'ala beratkan boleh ada. Allah Ta'ala bagi berat, bagi belah ada. Tidak ada. Dan Allah Ta'ala boleh pula bagi tak ada. Tu. Jadi Allah Ta'ala bagi berat belah ada, jadi ada. Tu kita. Mungkin. Atau meninggalkan dia mungkin. Allah Ta'ala harus buat mungkin ataupun tak buat mungkin. Ataupun meninggalkan dia buat mungkin. Tak buat mungkin pun boleh. Buat pun boleh. Sebab kita ni perkara mungkin. Perkara makhluk. Harus ada, harus tak ada. Okey. Itulah sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini berkaitan apa tadi? Ihsan dan juga rukun iman yang pertama lah. Iaitu beriman dengan Allah. Ada dua cara tadi. Cara yang pertama dan cara yang kedua, insya-Allah. Panjang umur, rezeki, kita sambung pula minggu depan hari Jumaat, insya-Allah. Kita masuk pada sifat yang pertama, iaitu wujud. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dia saya. Insya-Allah. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.